السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا المصطفى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، yang dikasihi Allah, tuan-tuan muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada malam ini kita dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla untuk sambung kuliah kita. Lepas ni banyak lagi nota. Kita tak baca lagi kan hadis yang ke-7. Bagi sesiapa yang bawa nota yang lepas, kita baca dulu hadis yang ke-7 sebelum kita pindah ke nota yang baru. Dalam hadis yang sebelumnya kita bincangkan hadis yang ke-6. Kita bincangkan hari itu tentang hukum melakukan haji bagi ibu yang bernazar. Yang telah kita bincangkan ujung sekali perkataan Nabi SAW itu yang menjadi kaedah. Allahu ahaqqu bil wafa. Uqbullaha Allahu ahaqqu bil wafa. Tunaikanlah hutang Allah Ta'ala kerana sesungguhnya Allah lebih berhak untuk lunaskan hutangnya. Maka itu dikiaskan oleh para ulama bukan sekadar pada haji, juga kepada beberapa tanggungjawab syarak yang terhutang di atas bahu orang yang meninggal dunia. Maka ia perlu ataupun ia berhak untuk ditunaikan oleh warisnya sebagaimana yang tercatat dalam hadis tersebut. Baik, hadis yang ke-7 malam ini kita baca. Qala al-musannif rahimahullah wa anhu radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma sabiyyin hajja thumma balagha al-hinsa ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما أعرابي حج ثم هاجر فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. رواه البيهقي وغيره ولم يرفعه إلا يزيد بن الزريع عن شعبة وهو ثقة، ولذلك صححه ابن حزم لكن زعم أنه منسوخ، والصحيح أنه موقوف. وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف شبه المرفوع. Terjemahannya, dan daripadanya, yakni daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, mana-mana kanak-kanak yang menunaikan haji kemudian dia mencapai umur baligh, hendaklah dia melakukan haji sekali lagi. Mana-mana Arab Badui yang menunaikan haji kemudian dia berhijrah, hendaklah dia melakukan haji sekali lagi. Mana-mana hamba
yang menunaikan haji kemudian dia dimerdekakan, maka hendaklah dia melakukan haji lagi. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan yang lain daripadanya, dan tiada yang mengangkatnya, yakni menjadikannya hadis marfu' melainkan Yazid bin Zurai' daripada Syu'bah, dan dia seorang perawi yang thiqah. Oleh sebab itulah Ibn Hazm mensahihkannya, cuma beliau mendakwa bahawa hadis ini mansukh. Yang sahihnya hadis ini mauquf dalam Al-Musannaf dalam bentuk yang hampir marfu'. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kelebihan kitab Al-Muharrar ini, dia agak sedikit panjang mengulas tentang satu-satu hadis, kedudukan hadis tersebut. Jadi bila kita baca kitab ini, kita bukan sekadar baca hadis, kita bukan sekadar belajar ataupun mendengar huraian kefahaman kepada terjemahan, tetapi kita juga cuba untuk huraikan dan bincangkan serba sedikit isu-isu yang berkaitan dengan ilmu periwayatan hadis. Barangkali dia agak tinggi sikit bagi sebagian orang, tapi kalau tuan-tuan duduk statik dengan cara yang biasa, tak ada bezalah tuan-tuan datang malam-malam di sini ataupun tuan-tuan pergi kuliah yang lain. Barangkali kalau nak gelak ketawa, nak bergurau sedar, tempat lain lebih meriah, kan? Jadi tahanlah telinga tu, dengarlah dulu, setakat mana boleh tampunglah. Kan? Tak kena sebut yang tu, pasal nanti orang kata pasal apa, nak kena baca yang antara kelebihan Al-Muharrar ini berbanding yang lain, huraian dia dalam bab periwayatan itu lebih panjang daripada kitab-kitab yang seumpama dengannya. Baik. Hadis yang kita baca ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan yang lain-lain. Termasuk yang lain-lain itu tuan-tuan ialah Ibn Abi Shaybah. Cuma ya, hadis ini dalam jalur perawinya dia ada beberapa jalan, beberapa jalur perawi. Salah satunya daripada Yazid bin Zurai' yang mengambil daripada Syu'bah. Hanya Zurai' saja, Yazid bin Zurai' yang ambil daripada Syu'bah ini, yang mengambilnya katanya mengambil daripada Ibnu Abbas, yang menyandarkan perkataan ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dipanggil hadis bila sampai disandarkan kepada Nabi. Dalam ilmu hadis dikategorikan sebagai hadis marfu'. Itu istilah marfu' maknanya mention, ini perkataan Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cumanya dalam jalur periwayatan yang lain, yang ambil daripada Syu'bah ini tidak menyatakan ini daripada perkataan Nabi. Sebaliknya, hanya berhenti setakat ini adalah perkataan Abdullah bin Abbas, perawi hadis ini. Maknanya periwayatan yang lain, jalan-jalan riwayat yang lain hanya meletak sampai kepada Ibnu Abbas saja, dan seakan-akan nak bagi tahu teks hadis ini ialah perkataan Ibnu Abbas, bukan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau yang disandarkan kepada Nabi itu diistilahkan sebagai hadis marfu'. Kalau yang berhenti perkataan itu setakat Ibnu Abbas, setakat level sahabat, maka itu dipanggil hadis mauquf. Hadis mauquf, berhenti kepada sahabat. Apa beza antara dua benda ni tuan-tuan? Ada sedikit perbezaan. Kalau hadis itu berhenti setakat sahabat yang dinamakan hadis mauquf, maka ulama akan bincang adakah ia boleh dijadikan sandaran hukum ataupun tidak. Kerana barangkali dia hanya terhenti kepada perkataan sahabat, barangkali dia termasuk dalam kategori pandangan dan pendapat seorang sahabat yang barangkali berbeza daripada pendapat sahabat yang lain. Barangkali begitu. Tetapi ada juga perkataan-perkataan sahabat tentang agama yang membabitkan suatu perkara, umpamanya dosa, pahala, mewajibkan sesuatu yang tidak mungkin seorang sahabat berani untuk mengeluarkan sesuatu dalam agama melainkan dia mesti dapat daripada Nabi.
dalam bab barangkali yang jelas mengatakan halal dan haram, yang sebut tentang kelebihan pahala dan dosa umpamanya, yang para ulama kata tak mungkin benda ni akan keluar pun idea para sahabat seorang. Ini mesti diambil daripada Nabi. Maka dikala itu, kalau kategorinya begitu, maka sekalipun tidak disandarkan kepada Nabi, hanya sekarang sahabat Nabi saja sebut, kata para ulama, lahu hukmul marfu'. Teks itu, konten hadis itu, hukumnya hukum hadis marfu'. Sama macam dinisbahkan kepada Nabi, kita kena akur. Itu sikit kita nak sebutkan. Jadi dalam hadis ini, periwayatannya hanya jalur Yazid bin Zuraik daripada Syu'bah saja. Muhammad Al-Minhal mengambil daripada Yazid bin Zuraik daripada Syu'bah yang menyandarkan kepada Nabi, manakala yang lain-lain, jalan yang lain hanya berhenti dekat Ibnu Abbas. Maka kerana itu para ulama berbeza pandangan tentang hadis ini. Berbeza pandangan. Yang pertama sekali ialah Yazid bin Zuraik dan Syu'bah ini ialah perawi yang thiqah, yang diambil hujjah, mana diambil riwayatnya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka kerana itu Al-Imam Al-Hakim umpamanya menyatakan hadis ini sahih secara marfu'. Makna ini memang perkataan Nabi, dipersetujui oleh Az-Zahabi dan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani juga berpendapat begitu. Dalam hadis, dalam teks kitab kita ni, Al-Imam Ibn Abil Hadi mengatakan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hazm. Ibn Hazm Al-Andalusi, tuan-tuan saya dengar nama? Ini adalah antara tokoh terbilang, antara sarjana Islam yang terkemuka dari Andalusia, dari bumi Spanyol. Daripada bumi Spanyol, daripada keturunan bangsawan. Dia, Ibn Hazm ni tuan-tuan, manusia yang sangat hebat sebenarnya. Dia mengarang kitab Al-Muhalla. Saya pernah, masa ingat ni, flashback cerita lama-lama dulu ni, masa interview, sorry bukan interview, masa duduk belajar di Jordan dulu, ada seorang teman yang juga guru Arab. Bila saya kata saya nak baca Al-Muhalla Ibn Hazm ni, dia kata jangan baca melainkan kau dah pandai mazhab kau sendiri. Pasal siapa yang baca, dia kata boleh tukar, pegang mazhab dia. Kekuatan dia dalam mengiqnakan, dalam convince pembaca dengan hujah dia. Itu antara kehebatan Ibn Hazm Al-Andalusi, dan dia bermazhab Zahiri. Dia mazhab Zahiri. Itu dikira sebagai, kalau kita nak istilahkan, sebagai pelopor mazhab Zahiri yang kedua selepas Daud Al-Zahiri. Daud Al-Zahiri ni ialah anak murid Imam Syafi'i. Kemudian lapis bawah sikit, Ibn Hazm ni adalah tokoh yang kedua yang mendirikan dan membangunkan mazhab Zahiri di Andalusia. Orang yang hebat. Juga dia ada juga penulisan tentang aliran-aliran pemikiran dalam fiqh, dalam akidah. Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal, juga kitab yang hebat. Dia juga ada kitab tentang cinta. Jangan ulama-ulama tulis juga tentang cinta. Cinta pandang pertama, cinta duduk dalam mimpi, cinta selepas lama berhubung dan bertemu. Cuma zaman dulu tak ada handphone kan, tidak, cinta SMS pun ada, cinta Facebook, cinta BBM. Zaman dulu tak ada. Kalau ada, ke jahanam dah tu. Semua mesti masuk dalam tu nanti. Itu nak cerita tentang Ibn Hazm. Cuma Ibn Hazm ini, ialah kita katakan, walau macam mana dia hebat sekalipun, pandangan dia juga tentang hadis sebahagian tu agak keras. Antaranya ialah dia tidak menerima apa yang diistilahkan sebagai hasan li ghairihi, itu dalam istilah hadis. Dan dia juga tak kenal dengan At-Tirmidzi. Dia kata tak kenal, tak tahu apa maksudnya, tapi maksudnya dia tak kenal. Jadi itu menyebabkan sedikit pandangan Ibn Hazm dalam ilmu hadis ni agak turun sikit. Bila dia tak kenal jagoan hebat seperti Al-Imam At-Tirmidzi. Bukan salah pada At-Tirmidzi, salah pada dia. Pasal tu kita tuan-tuan, kalau kita champion dalam mana-mana bidang, kita challenge seorang champion dalam satu bidang yang dia memang mahir di bidang tu, kita challenge dia, ataupun kita rendahkan dia, orang takkan pandang yang tu rendah, kita akan turun bawah.
Kalau tuan-tuan hanya kerja tokek, pandai memasak, tiba-tiba tuan-tuan nak kritik seorang ulama hadis dalam bab hadis, orang ramai akan pegang apa? Kan? Juga demikian dalam masalah politik, dalam masalah apa semua, kita suka ikut bidang masing-masing. Jangan lepas daripada bodoh yang kita mampu. Akhirnya jadi begitu. Baik, jadi Ibn Hazm ini telah menyatakan hadis ini mansukh, wallahu taala alam. Tidak ada satu dalil. Bila kita kata hadis itu mansukh, maknanya mansukh sekali dengan hukumnya, mesti kena ada satu dalil yang membuktikan hadis ini telah pun mansukh. Dan untuk menyatakan satu-satu hadis itu mansukh, tuan-tuan, dia bukan boleh buat sebarangan. Mesti dibuktikan. Mesti ada sesuatu, ada qarinah dia, ada satu elemen pemberat, ada satu bukti untuk menyatakan hadis ini telah pun terpadam disebabkan oleh hadis yang lain. Itu benda-benda yang kita lalu. Kalau dulu dalam kita belajar dalam Umdatul Ahkam, umpamanya kita jumpa hadis-hadis isu apa itu? Pembinaan tandas umpamanya kan, tempat buang air mengadap ke mana dan sebagainya. Itu yang dibincangkan. Baik, dan kata Ibn Abdul Hadi, yang sahihnya hadis ini mauquf. Ini di sudut Ibn Abdul Hadi, dia berpegang hadis ini mauquf, maknanya ia terhenti setakat Ibn Abbas sahaja, sahabat. Walau bagaimanapun dia secara jujur ilmiahnya menyatakan ia diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan syibhul marfu', hampir kepada macam nak kata marfu'. Pasal apa kata begitu? Kerana di dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah daripada Abi Muawiyah, daripada Al-A'mash, daripada Abi Dhiban, daripada Ibn Abbas, Ibn Abbas kata apa? Ihfazu anni wala taqulu qala Ibn Abbas. Apa hafal, apa ingat daripada aku benda ni, tapi jangan kamu kata Ibn Abbas berkata. Maksudnya apa yang Ibn Abbas nak sampaikan selepas ini bukan kalam Ibn Abbas. Kalau dah bukan kalam dia, kalam siapa? Kalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Ibn Abbas dalam riwayat ini menisbahkan perkataan itu kepada Rasulullah. Maka dengan itu ia secara jelas, sebagaimana yang dinyatakan oleh Al-Albani dan sebelum daripadanya Ibn Hajar Al-Asqalani dalam At-Talkhisul Habir dan sebagainya, hadis ini sahih secara marfu' dan juga secara mauquf, dan ia diamalkan oleh kebanyakan ulama. Habis cerita tentang apa nama ilmu seni dalam periwayatan hadis ni. Apa kandungannya? Baik, ayyuma sabiyin, mana-mana kanak-kanak. Sabi ni istilah kanak-kanak dalam teks syarak merujuk kepada kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh. Rufi'al qalam, ada sebahagian riwayat kan, an sabiyin, daripada kanak-kanak, hatta yahtalima, sehinggalah dia bermimpi. Jadi perkataan sabi di dalam biasanya penggunaan teks syarak merujuk kepada kanak-kanak yang belum mencapai umur baligh. Jadi dalam hadis ini kata mana-mana kanak-kanak ni yang hajjah, yang melakukan haji. Soalannya, kanak-kanak melakukan haji sah ataupun tidak? Hukumnya sah. Apa buktinya? Hadis nota dekat tangan tuan-tuan tu, bacalah tuan tu. Cuba tengok hadis berapa yang buktikan tu. Hadis nombor berapa? Hadis nombor 4. Kan ke budak tuan, apa nama perempuan tu angkat kat Nabi, bolehkah haji? Nabi kata, ya. Maka hajinya sah. Thumma balaghal hintha, kemudian sampai umur al-hintha ini maksudnya dosa, sampai umur yang dia boleh memikul dosa. Maksudnya umur baligh. Di sini tuan-tuan, seni perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang boleh difahami ialah Allah Taala bagikan untuk kategori manusia kanak-kanak ini kebaikan yang dilakukan sebelum daripada dia baligh dikira. Buktinya hadis nombor 4 yang kita baca hari itu. Juga ada beberapa hadis yang lain. Tetapi diangkat qalamul muakhadhah, disebut. Diangkat daripadanya pena nak tulis dosa. Tak kira. Buktinya, dalilnya apa dia?
Hadis yang ada 3 golongan diangkat pena daripadanya. Rufi'al qalamu an thalatha. Diangkat pena daripada 3 golongan. Nabi sebut salah satunya apa? An sabiyyin hatta yahtalima. Daripada seorang kanak-kanak sehinggalah dia bermimpi. Makna kata kanak-kanak ini kalau dia melakukan kesalahan dan dia belum baligh, tidak ada dosa ke atas dirinya. Tapi kalau dia buat sesuatu yang baik, maka itu dikira sah dan dikira dapat pahala. Ajza'ahu. Itu rahmatnya Islam yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi pasal tu perkataan had thumma balaghal hinta, sehingga cukup umur, mencapai umur, dia tanggung dosa. Bukan tanggung pahala. Pasal pahala tu dapat dawai lagi. Tapi benda yang tanggung dosa. Baik. Fa'alaihi ay yahujja hajjatan ukhra. Maknanya kalau bila dah sampai dia umur balik, fa'alaihi, maka ke atasnya, wajib ke atasnya untuk melakukan haji yang lain. Perkataan ini tidak kontradik dengan hadis yang kita baca itu, hadis nombor 4. Hadis nombor 4 kata sah, kan? Tapi hadis ni suruh buat yang lain. Bukan makna hak yang pertama tu tak sah. Yang pertama sah, tetapi tidak dikira sebagai hajjatul Islam. Tak dikira sebagai haji fardu, hak sekali seumur hidup kena buat. Kewajipan tidak gugur. Nampak? Nah, baik. Dan kerana itu yang dipanggil haji ini, salah satu syaratnya kata jumhur fuqaha ialah al-bulugh. Syarat wajib menunaikan haji, hajjatul Islam itu, haji yang pertama itu, salah satu syaratnya selepas dia Islam ialah dia mesti baligh. Akil baligh. Yang tu. Tapi bila dia baligh, timbul persoalan, kalau sebelum dia baligh dia kecil, mak ayah dia mungkin orang kaya, dia mampu, dia buat haji. Kemudian bila dia besar, dia tak mampu. Azan. Kita lihat Azan. Tak apa, azan ini pun kita sambung. Di mana kita tadi? Tentang haji kanak-kanak tadi kan. Baik, tapi masih diikat juga kita kata tadi. Kalau pun bila dia dah baligh, tiba-tiba dia tak mampu, maka wajib tak kata ada. Dia terikat pula dengan syarat berikutnya yang disebut sendiri oleh Quran, manistata'a ilaihi sabila. Siapa yang ada istita'ah, ada kemampuan. Jadi syarat kemampuan tu diikat di hujung. Kalau dia dah sebelum balik dia dah buat haji, hajinya sah, dia dapat pahala. Yang buatkan tu pun dapat pahala, ibunya tadi pun dengan didik tarbiyah tu dapat pahala. Bila dah besar, tanggungjawab tu kena buat juga. Tiba-tiba dia tak mampu, maka ketika itu kekangannya ialah kekangan istita'ah, kemampuan, dan gugur kewajipan itu. Sehinggalah terangkat kekangan itu, maka kembalilah menjadi wajib ke atas dirinya. Baik, itu kanak-kanak. Yang kedua Nabi sebut di sini, wa ayyuma a'rabiyyin hajja, dan mana-mana a'rabi. A'rabi ini merujuk kepada golongan Arab Badui. Secara umumnya disebutkan sebagai Arab Badui. Namun para ulama hadis, antaranya ialah Ibn Daqiq al-Aid dan yang lain-lain, menyatakan perkataan Arab di sini merujuk kepada orang-orang yang belum Islam, Arab yang daripada luar, yang datang mengerjakan haji sebelum mereka memeluk Islam. Al-a'rabu ashaddu kufran wa nifaqa. Quran sebut. Bawa azan betul. Baik. Jadi A'rab ini, kata sebahagian muhaddithin yang menghuraikan hadis ini, merujuk kepada orang-orang yang belum Islam. Dan perkataan thumma hajara, kemudian berhijrah, merujuk kepada memeluk Islam. Kalau tidak, dia macam tak make sense. Arab Badui dengan orang mana berbeza dia kan. Bila dah Islam sah. Tetapi bila sebutkan thumma hajara, perkataan hijrah, dan di sini juga tuan-tuan nak kena faham,
suasana itu. Perkataan Nabi thumma hajara, kemudian berhijrah. Hijrah ni pula tuan-tuan, kita relatekan dengan hadis Nabi kata la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah selepas pembukaan kota Makkah. Jadi hadis ini merujuk kepada suasana sebelum pembukaan kota Makkah. Suasana Makkah itu belum bebas daripada berhala dan sebagainya kan, masih dalam keadaan syirik. Jadi orang-orang yang menunaikan haji ketika duduk dalam syirik tentu tidak diterima. Tidak diterima. Dia belum Islam. Maka syarat, kembali kepada syarat sah tadi dan juga syarat wajib, mestilah seorang Muslim untuk melakukan haji. Jadi mana-mana orang yang menunaikan haji ketika dia belum Islam, kemudian dia memeluk Islam, bila dia memeluk Islam, tuntutannya sebelum pembukaan kota Makkah kena berhijrah. Kita relatekan di sini. Maka bila dia berhijrah, yang dia buat haji baru ni apa? Itu haji sebelum dia Islam. Haji sebelum dia Islam. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, haji ni ialah amalan yang diwarisi sejak siapa? Zaman Nabi Ibrahim alaihi salam. Seluruh umat Arab, walaupun dia berpegang dengan beribu ataupun ratusan berhala, tetapi menunaikan haji. Wallahu ta'ala a'lam. Ada yang tanya macam mana haji orang-orang musyrikin dulu. Ada beberapa asas yang sama. Tawaf dan sa'i ada. Muzdalifah, Arafah pun ada. Wukuf di Arafah pun ada. Sehingga kan ada hadis dalam riwayat Tirmizi, bila orang-orang Arab Quraisy ni ketika peristiwa Hajjatul Wada' kan, haji yang satu-satunya Nabi lakukan dalam Islam, bila bergerak untuk Arafah, kita sebut maksudnya sampai di Muzdalifah, orang Quraisy dah terbiasa sebelum daripada kedatangan Islam, yang pergi ke Arafah ni ialah selain daripada Quraisy. Orang Quraisy dia kira dia tak boleh keluar daripada tanah haram. Jadi dia akan wukuf di Muzdalifah. Dia tak wukuf di Arafah. Pasal tu bila sampai ke situ, sampai hari tu pakat ready lah nak berwukuf di Muzdalifah, Nabi sebutkan al-hajju Arafah. Haji Arafah. Itu antara benda yang dikikis oleh Nabi SAW. Sangkaan sebahagian orang Quraisy dia tak tahu kan, dah terbiasa sejak zaman berzaman, tak keluar daripada bila Arafah dah duduk tanah halal, Muzdalifah masih tanah haram lagi. Jadi orang Quraisy sangka mereka pasal kemuliaan dia sebagai tuan tanah, sebagai pengurus kepada Baitullahil Haram, maka dia tak keluar dari situ. Rupanya bila datang syariat Islam, Nabi arahkan haji di Arafah. Mana nak wukuf kena wukuf di Arafah, tak sah wukuf di Muzdalifah. Itu benarnya warisan. Dan dalam peristiwa sebelum hijrah Nabi, ada dua bai'ah utama telah berlaku. Bai'atul Aqabah yang pertama dan yang kedua. Dalam tahun sebelum bai'ah itu berlaku, Nabi telah mengislamkan beberapa orang Madinah, di kalangan Khazraj terutamanya. Golongan yang sedikit ini kemudiannya datang berbuat bai'ah dengan Nabi SAW dalam yang dipanggil sebagai Bai'atul Aqabah. Pasal apa dinamakan Bai'atul Aqabah? Pasal perjanjian setia itu dilakukan secara rahsia di salah satu lorong di berhampiran dengan Aqabah, tempat melontar Jamratul Ula tu, Jamratul Kubra. Tu dia apa? Apa dia panggil? Jamrah yang mula-mula sekali kan, hari 10 Zulhijjah yang kita melontar tu, itu Aqabah. Jadi kawasan berhampiran itulah tempat Nabi berjumpa dengan beberapa orang yang sudah Islam. Sebelum itu
Nabi datang dari khemah ke khemah dakwahkan, dapatlah beberapa orang. Nampak? Jadi golongan itu telah Islam sebelumnya, bila datang kali berikutnya dengan berbaiat kepada Nabi, maknanya mereka sudah melakukan haji dalam keadaan Islam. Datang tahun berikutnya sekitar 70 orang untuk Bai'atul Aqabah yang kedua. Perjanjian dilakukan pada selepas melontar, maknanya sampai pada hari Tasyrik. Kalau tuan baca sirah dalam tulisan Ibn Qayyim, umpamanya dalam Zadul Ma'ad ataupun sirah Ibn Hisham, atau pada hadis riwayat Ahmad, umpamanya menceritakan tentang sebuah sedikit kandungan Bai'ah Aqabah antara Nabi dengan 70 orang Khazraj, 70 orang lelaki dan 2 orang wanita berbai'ah di situ. Dan mereka ini melakukan haji dalam keadaan Islam. Cumanya zaman tu Kaabah masih penuh kelilingnya dengan berhala. Dia tak menghalang untuk buat benda tu. Dia buatlah. Dia tak buat benda yang syirik. Itu peristiwa yang kita nak katakan. Banyaklah, menariklah peristiwa itu. Kalau kita baca, tuan-tuan, nanti kelas apa yang lalu kita akan sampai di Aqabah, tentang dia tengok inilah Aqabah, tempat perjanjiannya. Besarnya nilai tempat itu. Kerana dengan perjanjian itulah, Bai'atul Aqabah yang kedua itu, orang-orang Madinah mempersiapkan tempat mereka, negeri mereka, untuk didatangi oleh Nabi SAW, dan menyatakan kesediaan untuk Nabi memimpin mereka. Hidup dan mati mereka ialah akan mempertahankan Nabi. Pasal salah satu bendanya ialah, boleh ke As'ad bin Zurarah, salah seorang pemimpin yang awal masuk Islam, dia tanya dekat orang-orang Madinah yang ada ketika itu, betul ke nak bawa Nabi pergi Madinah ni? Ini bukan benda main-main. Kalau ada orang tahu benda ni, maka kita akan putus hubungan dengan bangsa Arab yang lain, dan kita akan dimusuhi. Bukanlah dia tak bagi, tapi dia nak challenge kaum dia yang semangat-semangat ni. Pasal biasa tuan-tuan, apa-apa pun bila ada satu benda isu, akan ada golongan yang semangat. Tapi semangat tu kan sekejap aja. Akhirnya tinggal seorang-seorang. Jadi kerana itu dia kena challenge benda tu. Betul tak? Fikir habis. Bila semua kata ya, kami sedia serahkan jiwa dan raga kami, barulah berlaku bai'ah itu, dan Nabi dibawa. Nabi merancang kemudiannya untuk peristiwa hijrah, dan berlakulah peristiwa hijrah yang sangat menarik. Hebat tuan-tuan. Kalau cerita tadi pun dia hayal, jadi tak dapat nak gambar kan. Tuan-tuan kena lalu tempat tu, jalan-jalan tu. Lalu tengok ini tempatnya, ini perjalanannya, ini bai'ahnya. Bagaimana pengorbanan sahabat itu. Pasal golongan Khazraj dan Aus itu, selepas daripada bai'ah itu, kemudiannya rahsia pertemuan itu terbongkar. Melarikan diri, sempat ada yang kena tangkap. Tapi kemudian jadi selamatkan dan sebagainya. Itu cerita yang panjang tuan-tuan. InsyaAllah jumpa dalam slot yang lain. Baik, kita pernah balik hadis kita ni. Dia kena bagi sikit je cerita tu kan. Nak tahu datang lagi lah. Baik, yang berikutnya, wa ayyuma 'abdin hajja, mana-mana hamba, maknanya hamba yang dimiliki, bukan orang merdeka, yang melakukan haji, thumma u'tiqa fa 'alaihi hajjatun ukhra, kemudian ia dimerdekakan, maka ke atasnya haji yang lain. Baik, untuk hamba ini kesnya sama macam kanak-kanak tadi. Sekiranya ia melakukan haji ketika dia masih seorang hamba, dia dapat pahala, hajinya sah. Orang tuannya yang mengizinkan dia pergi ataupun yang bawa dia sekali juga dapat pahala. Pasal pahala menunjukkan kepada ibadah, dekat dengan Allah Ta'ala, dapat. Tapi dalam masa yang sama, tidak terangkat daripada hamba ini hajjatul Islam tadi, tanggungjawab menunaikan haji yang fardu sekali seumur hidup tu. Tak terangkat kalau dia dimerdekakan. Kalau dia tak merdeka, kekallah dengan apa yang ada. Tapi bila dia dimerdekakan, maka wajib ke atasnya apabila dia mampu untuk melakukan sekali lagi haji yang fardu, last satu. Baik. Jadi inilah dia hadis yang ketujuh yang kita boleh baca tuan-tuan. Habis dah? Ada apa pada ijang yang ni? Ya. Waktu Aqabah tu, orang di Madinah yang buat haji tu, dia ikut manasik yang kita kenal.
Sikit lagi beliau. Wallahu ta'ala alam. Benda yang asas ada. Tawaf, sa'i, Muzdalifah, Mina, Arafah dan melontar jamrah. Ada. Benda tu ada. Satu itu tempat pertemuan Nabi itu sendiri berada di kawasan Aqabah, menunjukkan mereka mabit di Mina ketika itu pada hari-hari tasyrik. Dah jauh tengah malam. Janji sebelum tu dalam siang kan, berkali berintah dengan Nabi, pakat jumpa seorang dua, kumpul kawan-kawan di tengah malam ni. Siapa pun tak tahu. Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin orang-orang Madinah, yang kata kalau aku tak pergi haji sekalipun, orang Madinah tak akan buat benda mereka, aku akan tahu apa dia buat. Maksudnya akan ada yang repot. Tapi sampai dia pun tak tahu. Maknanya bai'atul aqab, bai'ah itu dilakukan dengan sangat tersembunyi. Tapi lakukan di kawasan melontar itu pada hari-hari tasyrik. Wallahu ta'ala ala. Seakan-akan memberikan isyarat amalan yang sama ada. Bezanya itulah pada tu mengangkut, bawa berhala ketika tawaf, ada pakaian khas yang sebagai riwayat kata ada pakaian khas yang dikenakan oleh Quraisy kepada orang-orang yang bukan daripada Makkah. Lafaz talbiyahnya pun ada syirik. Selain daripada tu semuanya sama. Itu antara keistimewaan ibadat haji, pasal ini diwarisi daripada Nabi Ibrahim. Yang asas tu ada, kemudian dia dah tokok tambah. Kalau nak tanya yang sekarang pun tentu tak sama juga kan. Yang asas tu ada, yang orang buat, tapi yang tokok tambah kan banyak. Daripada yang sebesar-besar perkara, kalau tak besar pun mungkin kecil-kecil kan. Kena singgah Muzdalifah, kutip batu, kena basuh batu dulu. Tu baru basuh batu. Kemudian sekali ada keturunan datang, kena basuh dengan air zam-zam pula. Sekali nak kena buat tawaf. Barangkali benda tu akan boleh berlaku kalau tidak disekat. Kalau nak jalan, kalau dah nak meninggalkan kawasan Kaabah, kena jalan mengundur. Kalau tak percaya, siapa yang pergi nanti tengok. Ramai yang jalan mengundur tu. Jangan tahan kaki, terlentang nanti. Kita sangka, tapi sebenarnya perasaan dia rasa tak gamak nak membelakangkan Kaabah dan sebagainya. Emosi tu bukan salah emosi, tapi bila dia tidak dibentuk oleh ilmu dan kefahaman, maka dia akan jadi macam-macam. Itu yang jadi rekod sana, rekod sini sikit. Asalnya orang kata kutip batu tu, basuh tu nak bezakan batu dengan najis unta. Lama-lama akhirnya dah jadi satu syarat pula. Ambil kutip batu nak kena berbasuh. Padahal batu tu nak buang balik. Dah lah kalau batu simpan masuk dalam periuk ke apa lain, nak kena basuh. Itu benda-bendanya. Yang tulen itu ada asas, tapi tepuk tambah tu jadi banyak. Dan itu juga ada pada zaman Quraisy sebelum Islam kembali ke tanah Mekah itu. Wallahu alam. Kita ambil hadis yang berikutnya. Hadis ni panjang ya. Wa anhu radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhutub yaqulu la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dhu mahram wa la tusafirul mar'atu illa ma'a dhi mahram. Faqama rajulun faqal ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajatan wa inni iktutibtu fi ghazwati kadha wa kadha. Qal intaliq fahujja ma'a imra'atik. Muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Dan daripadanya, yakni daripada Ibn Abbas radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Baginda bersabda, tidaklah sekali-kali seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang wanita, melainkan bersamanya, macam mana boleh tulis muhrim? Mahram. Ini mesti type masa mengantuk ni. Mahram ya. Muhrim apa muhrim? Ya, muhrim orang yang pakai ihram, itu muhrim. Ini mahram. Lama juga Melayu nak ubah muhrim jadi mahram kan? Ingat berapa puluh tahun pakai muhrim. Mahram ni berapa dalam 10 tahun ni juga dah. Sejak ada istilah sumbang mahram kan, baru ada mahram betul.
Dan tidaklah seorang wanita itu bermusafir melainkan bersama mahram. Lalu bangun seorang lelaki lantas berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar menunaikan haji, dan sesungguhnya aku telah," istilahnya mendaftar, maknanya menyertai, berazam menyertai suatu peperangan. Baginda bersabda, "Beredarlah kamu, lakukan haji bersama istrimu." Hadis muttafaqun alaih, dan lafaz hadis ini dalam riwayat Muslim. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perkataan Ibn Abbas, dia kata aku dengar Nabi berkhutbah. Mana perkataan ini umum Nabi sebutkan. Baik, Nabi kata la yakhluwanna. Perkataan la di sini membawa diterjemahkan kepada tidak, maknanya la lin nafi, tetapi ia merujuk kepada maksud an-nahi, jangan. Ia bermaksud larangan. Yakhluwanna, perkataan yakhlu ini maksudnya bersunyi-sunyian. Ya, yang itu keluar istilah khalwat tu. Jangan berkhalwat. Kalau kita istilah berkhalwat biasalah kan. Jangan bersunyi-sunyian atau jangan berdua-duaan. Dan dalam verb itu, perkataan itu ada huruf nun yang merujuk kepada penegasan terhadap larangan. Huruf nun itu fungsinya litaukid, untuk menegaskan. Atas nun itu pula ada sabdu, sekali lagi, tanda itu menegaskan. Ada dua kali penegasan daripada Nabi SAW dalam isu ini. Jangan sekali-kali, never. Nak beritahu yang tu. Apa yang tak boleh ni? Seorang lelaki bersunyi-sunyian dengan seorang wanita. Ini adalah satu larangan yang sangat keras sebenarnya. Tapi benda yang inilah yang sebenarnya gagal untuk dipatuhi. Oleh siapa? Oleh ramai orang. Kan? Kenapa tak bagi? Ada yang kata kami bukan buat apa-apa pun. Istilahnya lah kami tak buat apa-apa kan. Tapi Nabi, larangan Nabi bukan cerita tentang buat apa-apa tu. Yang buat apa-apa tu tak payah beritahu lah kan. Yang asasnya tak boleh berdua-duaan, tidak boleh untuk bersunyi-sunyi, yang membawa kepada ruang untuk melakukan sesuatu yang sangat keji. Dan Quran menyebutkan la taqrabuz zina, jangan kamu hampiri zina. Mereka kata kami memang duduk berdua tapi kami tak buat apa-apa. Hari yang tak buat apa-apa, barangkali, bukan kata mesti, tapi barangkali peluang itu jadi ada. Dan bila peluang itu ada, tanpa ada sebarang kekangan, masa tu siapa nak tanggung? Islam ada kaedah yang dipanggil saddud dzara'i, tutup pintu kerosakan. Dan atas kegagalan kita menutup pintu kerosakan itulah yang menyebabkan banyak benda jadi rosak. Pasal kita tak tutup, jadi dia terbuka ruang untuk rosak. Barangkali ada orang kata duduk berdua memang tak buat apa-apa pun. Memang ada orang yang tak buat apa-apa. Itu yang tak buat apa-apa, tapi yang buat apa-apa kan lebih ramai. Yang akhirnya hanya menimbulkan penyesalan demi penyesalan. Orang tu susah lah. Memang susah. Akhirnya kena buat jalan penyelesaian. Contohlah kan, contoh. Ini contoh kisah benar, tapi tak mau cerita kat mana. Ada seorang lelaki kena pergi kerja. Dalam perjalanan nak pergi tempat kerja tu adalah teman sekerjanya pula perempuan yang juga nak pergi tempat kerja yang sama. Tak ada transport nak pergi. Apa tu? Kena tumpang. Kesian. Tumpang kan? Duduk belakang. Tapi sampai berapa lama? Akhirnya nak bagi boleh duduk depan tu, kena nikah. Kena nikah yang di rumah lah bising pula. Pasal kawan tu dah memang ada seorang dah. Ini kisah benar ni. Jadi kalau tak bagi benda tu berlaku, jangan bagi tumpang.
Ini kita orang belakang. Yalah, sekali kalau orang yang ada kesedaran, dia tahu dia ada rasa tanggungjawab sosial, dia nak kena bantu kau ni susah dalam jalanan. Mungkin kali pertama yalah tolong, tapi bila kita baca hadis yang begini, kemudian dia pun ada kesedaran, takkan nak selamanya macam tu. Maka benda tu akan berlaku. Jadi cara penyelesaian kena buat cara yang halal. Maka ketika tu berlakulah pula pernikahan. Itu yang halal, itu solution, salah satu solution. Tapi yang duduk di rumah tentulah marah, itu bukan solution. Banyak cara lain lagi nak bagi selesai kan. Janganlah bagi tumpang daripada awal kan. Yang di belakang kan kata jangan bagi tumpang daripada awal. Tapi yang bawa kereta tu memang suka nak menumpang kan. Kalau tanya depan ni memang macam tu, tanggungjawab sosial. Orang kata sayang dia banyak, melimpah-limpah. Itu benda-benda yang sebenarnya benda tu berlaku. Jadi tuan-tuan perempuan semua nak kena ialah terbuka benda ni. Asasnya larangan. Tapi ada ketikanya sampai benda tu rasa kesian, rasa nak tolong. Maka yang tak boleh ialah kalau dia masih ajnabi. Perempuan dan lelaki yang tidak dibenarkan berdua-duaan itu ialah yang tidak ada ikatan. Tapi bila dia sudah ada ikatan, sukati dia lah kan. Jadi kerana itu, yang penting ialah dalam larangan Nabi ini ialah untuk membendung sesuatu yang mungkin akan berlaku buruk. Dan zina itu kata Nabi, kata Quran sebut innahu fahisha, satu yang keji, satu yang keji, satu yang menjijikkan. Bagi orang yang melakukan ketika dia haram memang sedap. Halal dengan yang haram tu lebih sedap walaupun benda yang sama. Itu bila hanya neraca timbangannya itu ialah neraca dunia manusia sedap. Tapi bila ditimbangkan dengan konteks agama, yang mana halal, yang mana haram, diikat dengan dosa dan pahala, diikat dengan janji syurga dan neraka, maka pertimbangan itu akan jadi lain. Sedap bukan mesti yang utama, halal itu yang utama. Jadi benda ni semua orang nak kena ambil berat. Memang kita boleh baca hadis ni, maknanya Nabi larang daripada berdua-duaan. Tapi dalam tempoh kehidupan kita yang macam-macam ini, akan ada satu suasana yang mungkin begitu. Maka satu cara ialah kita memang jangan tempuh benda tu. Yang keduanya, tuan-tuan kena bagi longgar. Solution yang kedua tadi, bagi can dia sekali halal. Boleh? Nak minta izin sebenarnya orang belakang sebenarnya. Untuk orang depan. Baik. Dan Nabi sebut di sini ada pengecualian illa wa ma'aha dhu mahram, melainkan bersama dengannya mahramnya. Dan tak aci tuan-tuan, kanak-kanak yang belum balik, anak-anak yang tak tahu apa, atau yang boleh dipakatkan, yang tu tak kira. Setengah orang kata kami bukan berdua-duaan, kami bertiga. Siapa? Budak kecil umur 5 tahun. Bagi dia makan aiskrim, bagi dia main-mainan, lepas tu dia duduk-dudukan. Itu tak kira. Dhu mahram itu sendiri mestilah orang yang boleh protect perempuan tu tadi. Kalau tidak, apa gunanya? Maka bila ada lelaki berjumpa dengan perempuan, perlulah bersama dengannya seseorang yang punya sesuatu kuasa untuk melindungi perempuan ni tadi daripada berlaku sebarang masalah. Maka di sini tuan-tuan ada sikit ruang yang kita katakan bukan tak boleh langsung berkomunikasi antara lelaki dan perempuan. Mustahil dalam kehidupan kita ni sampai tak berkomunikasi. Bahkan dalam sejarah pun menunjukkan sahabat-sahabat Nabi berinteraksi juga antara yang lelaki dengan yang perempuan. Kemudian sahabat Nabi bertanya kepada isteri Nabi dan sebagainya. Ada ruang interaksi itu ada. Bukan sampai ketat langsung dah. Tetapi dalam suasana yang terkawal. Bila ada bersamanya mahram. Dan mahram ini menjadi satu pelindung kepada wanita itu tadi daripada menyebabkan berlakunya apa-apa yang dilarang oleh syarak. Jadi pada frasa ni kita boleh faham adanya ruang untuk kontak, untuk interaksi. Tetapi dalam bentuk yang terkawal. Mahram itu fungsinya ialah untuk menjaga maruah dan agama perempuan itu tadi. Jadi tak boleh jadi alasan. Ada yang kata saya bukan seorang, dia datang bukan dengan seorang, datang dengan anaknya. Dia datang dengan begitu, dia begini. Yang anak itu siapa dia? Yang adik itu besar mana? Kadang-kadang yang setengah tu sampai boleh dipakatkan. Yang anak tu pakat buat sendiri, mak ke perempuan tu dia buat jenayah dia sendiri.
Maka itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ambil berat benda-benda yang begini. Sekurang-kurangnya ialah kita ambil pengajaran kan peristiwa-peristiwa yang berlaku. Kalaupun tak buat apa-apa, kita berdua-duaan ni, kalaupun tak buat apa-apa, dia tetap menimbulkan fitnah. Ada yang kata saya tak buat apa-apa, kami diperangkap. Sampai sedengar bunyi ayat kami diperangkap. Tak kira lah kan diperangkap ke tak diperangkap, jangan tempah jalan tu. Pasal tu yang kita tak berkenan sangat jenis main rate serbuan-serbuan ni dia berbahaya sebenarnya. Akhirnya kan ada yang jadi mangsa. Kalau kita boleh istilahkan mangsa, kalau tidak terpulang lah kan. Itu benda yang bahaya. Kalau tak kena, tuan-tuan, benda tu sekurang-kurangnya, kalaupun tak kisahlah perangkap ke apa ke isu yang terkini yang tuan-tuan berlalu baca media kan, sama ada terperangkap ke apa ke, asasnya ialah bila ada isu khalwat ia akan memalukan. Betul tak betul cerita lain. Minta tolong. Tak kisah benda tu banyak lagi soalan je kan, minta tolong, dia perangkap, dia pukul dan sebagainya. Itu biarkan dengan mahkamah berurusan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan yang terbaik, berikan kebenaran itu terselah. Kita tak mahu ada sesiapa yang dizalimi dan menzalimi. Itu kita tak mahu. Kita clear. Jangan sampai ada yang dizalimi, jangan sampai. Dan kita nak jadikan sebenarnya itulah operasi melancarkan operasi tangkap tak kisahlah operasi yang ketuk pintu orang ni. Itu benda yang banyak yang tak bagus sebenarnya daripada yang bagus. Contoh dah lalu isu tu kan. Tapi nak beritahunya yang penting juga ialah dia isu khalwat ni memang memalukan. Sikit sebanyak dia akan mencalarkan. Dan orang akan tanya banyak tanda soal. Walaupun menggunakan 5 tanda soal kita, 3 dia boleh jawab, akan ada 1, 2, 2,5 yang tak boleh jawab. Itu yang akan melekat dalam kepala kita tu. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala bagikan yang terbaik. Biarlah keadilan itu tertegak. Yang kita mau ada siapa-siapa yang dizalimi. Siapa pun lepas-lepas ni akan berlaku ke siapa. Benda ni macam tu kan. Kalau kata perangkap ni macam-macam boleh jadi, siapa-siapa pun boleh kena kan. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala lindung kita semua daripada apa saja bentuk yang macam ni. Banyak lagi masalah tuan, kena yang leceh sungguh. Bak khalak ni memang leceh sungguh. Dan saya satu masalah juga, saya ada kawan seorang, dia kalau berjalan ke mana-mana, dia kata dia terpaksa putus state, bawa surat nikah pergi. Ada seorang kawan setugas tu, cikgu muda, bukanlah muda sangat, tapi dia kata dia kahwin dengan lelaki tua. Orang tak percaya buat dia kata, jadi dia kena bawa surat nikah dia jalan mana tempat. Kita kerja juga kan. Kalau tengah-tengah pasangan tu dah surat nikah pun dah tak ada. Lepas dia landa tsunami ke apa ke, pindah rumah, surat nikah pun tak jumpa kan. Jadi masalah pula. Ada kawan seorang tu yang dia berumur, kahwin dengan perempuan yang muda. Dia kata dia bilang mana memang dia kena bawa, tak kena bawa surat nikah. Takat bawa anak pun orang tak percaya. Isu tu jadi menyusahkan kita kan. Menyusahkan orang yang benar. Walaupun dia mungkin ketat untuk orang yang buat jahat, tapi menyusahkan juga. Baik, jadi insya-Allah tuan-tuan, Allah Ta'ala, kita minta Allah Ta'ala lindung kita daripada isu-isu yang memalukan ini. Baik, yang berikutnya, wala tusafirul mar'ah. Dan janganlah dan tidaklah seorang wanita itu bermusafir illa ma'a dhi mahram, melainkan bersama dengan mahram. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga satu perkara yang dibincangkan panjang oleh para ulama tentang sejauh mana kebenaran wanita itu untuk bergerak. Wallahu ta'ala alam. Daripada yang paling ketat, yang akan mengambil pada zahir nas yang ada, sampailah kepada yang sederhana, yang longgar sangat kita pakailah. Maka kita sebutkan di sini, bagi sebahagian ulama yang mengambil kira kepada zahir nas yang ada, ialah memanglah maknanya perempuan tu akhirnya sampai tak boleh keluar ke mana-mana, melainkan kena bersama dengan mahramnya, sama ada abang, adik, ayah,
Yalah, yang berkaitan dengan keluarga dengan dia, dan juga yang paling penting kerana suami dengan suaminya. Dari satu sudut itulah suasana yang paling baik, itulah yang paling ideal. Betul tak? Tetapi dalam kita hidup suasana yang begini, maka tuan-tuan akan merasakan bagaimana nak bergerak begitu. Suami kerja dekat Ampang, tak apalah, isteri mau kerja belah Sungai Buloh. Nak pergi hantar sana, nak patah balik pejabat, MR tu jam. Tak kali tamprim, paskat merah. Tak lama kerja, 3 bulan kena buang. Isu-isu macam tu yang berlaku kan. Maka mau tak mau akhirnya terpaksa dilepaskan seorang diri. Mana isunya sekarang tuan-tuan ialah, wallahu alam, ni pandangan ulama berbeza-beza sikit dalam perkara ini. Apakah asas larangan tersebut? Itu diambil kira juga, mengambil kira juga kepada kehidupan yang berkembang. Adakah kita tak boleh kembali kepada zaman yang ideal, zaman sama Khulafaur Rasyidin dulu, ataupun kita kena tahu dunia ni memang berkembang, dan adakah nas ini statik di situ? Maka di situ para ulama bincangkan sebenarnya apa isi kandungan larangan tersebut, apa isunya. Maka isunya ialah bagi menjamin keselamatan agama wanita tersebut, maruah dirinya, selain daripada keselamatan diri dia, keselamatan diri, keselamatan agama dan maruahnya. Itu teras. Kenapa dilarang begitu? Kalau pasal apa dikatakan begitu, ialah kerana sama ada kita nak memilih kehidupan yang wanita hanya duduk di rumah, tak keluar ke mana-mana, ataupun kita nak kena sentiasa mengiring wanita tu ke sana dan ke sini. Akhirnya lelaki dia tak boleh buat kerja apa, mereka jadi pengiring kepada wanita. Kalau wanita tu kerja, suami dia pakai tak boleh kerja lah, nak kena iring yang tu. Definisi musafir tu apa? Pergi kerja itu musafir. Itu juga antara benda yang dibincangkan. Jarak barangkali dulu dibincang. Nabi sebut dalam beberapa riwayat jangka masa. Bermusafir 1 hari dan malamnya. Dan sebagai riwayat sebut bermusafir 3 hari 3 malam. Adakah maksudnya mesti bermalam atau maksudnya jarak? Ruang itu ruang yang terbuka untuk dibincangkan oleh para ulama. Jadi kalau nak simpul satu-satu yang tu mungkin agak sukar. Maka kita ambil konteks yang cheese dia tu. Apa benda yang paling asas? Keselamatan, isu keselamatan itu penting. Kalaupun dia pergi jalan yang dekat tapi penuh dengan berbahaya, no point juga. Larangan tu kata sehari semalam. Dia bergerak sekejap, sejam. Sekarang ni sejam dah boleh sampai mana? 3 jam dah sampai Colombo. Kan? 3 jam kalau sini Pening, 3 jam dah sampai. Tak kapal sehari semalam. Kalau 3 hari 3 malam jalan, tentu dah pusing dunia orang. Jadi isu tentang tempoh masa tu seakan-akan perlu dipahami dalam konteks yang lain. Tuan-tuan nak clear benda ni ya? Kalau tuan-tuan nak terikat dengan teks nak, maknanya kalau sehari semalam pergi tak boleh, kalau kurang tak apa. Bahaya juga macam tu. Pasal dalam tempoh beberapa jam banyak agak masalah boleh berlaku kan. Jadi kerana itu isu yang lebih jelas kita kira ialah isu keselamatan. Bila timbul isu keselamatan, yang mana lebih selamat? Naik kenderaan awam ataupun bawa kereta sendiri? Ini dalam keadaan yang mahramnya tak boleh nak iring sepanjang masa. Mungkin kita kata kalau kenderaan awam tu ramai orang, mungkin lebih selamat. Tapi dalam ramai-ramai kalau sesak, lagi tak selamat. Betul tak? Tambah kalau kena berdiri, lagi macam-macam jadi masalah. Dalam bas tu tuan-tuan, na'udzubillah, kadang-kadang kalau berjalan di tengah malam, ni cerita zaman belajar dulu-dulu naik bas. Sekarang naik bas pun takut. Duduk depan lelaki dan perempuan, dia ni baru kahwin kot. Kan ayat kita selalu yang bercangka baik, baru kahwin kot. Bila sampai turun-turun, seorang lelaki bersedia, seorang perempuan bersedia. Rupanya tak kenal pun. Rupanya tak kenal pun. Adakah itu selamat? Maruah dia tak selamat, agamanya tak selamat, dirinya pun tak selamat. Kenderaan awam. Jadi sebenarnya isu keselamatan itu yang kita kena nilai. Kalau dengan dia seorang diri,
kita jamin ialah dalam kalau kita keselamatan diri itu, jalan raya dan sebagainya, malang tidak berbau, kita katakan. Bila berlaku yang kita kena letak ke tepi lah. Agamanya, maruah dirinya, adakah boleh dipersendakan, boleh dipermainkan oleh orang dan sebagainya. Itu isu-isu yang dibincangkan. Jadi antara solution yang diberikan oleh para ulama, selain daripada yang tadi kita katakan berpegang kepada zahir nas yang ada, dan kita hormati pandangan itu, walaupun kita rasa benda itu mungkin akan jadi sukar untuk setengah-setengah keadaan, tetapi ada pandangan yang berikutnya di kalangan ulama, ialah meletakkan jaminan keselamatan. Pasal itu sebagian fuqaha meletakkan, kalau wanita itu bergerak tanpa mahramnya, biarlah dia bergerak bersama kumpulan wanita yang dipercayai agamanya, yang boleh saling ingat mengingat antara satu sama lain, jangan sampai terjebak di dalam maksiat, yang boleh juga protect antara satu sama lain, jangan sampai diganggu oleh orang lain. Jadi itu antara solution yang diberikan oleh para fuqaha mengambil kira perkembangan hidup yang berbagai ini. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, kita duduk dalam lingkungan, satu lingkungan nas, yang kedua bagaimana ulama memahami nas yang ada ini, kita bergeraklah di dalam itu, dalam suasana yang berhati-hati. Jangan terlampau robust sangat, jangan longgar sangat. Bila longgar sangat ni tuan-tuan, ada orang kata dia boleh jaga keselamatan diri dia, dia jaga keselamatan diri dia, ya, dia tidak menjebakkan dirinya dalam maksiat, ya, barangkali dia tak melayan godaan dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang dengan penampilan yang begitu, yang begini, yang menarik dan sebagainya, orang lain yang tertarik akan menyebabkan dia jadi bahaya. Faham kan? Dan ada juga manusia yang kalau dia tidak berteman, dia seorang diri, kena goda, kena orang siul dekat dia, bagi salam 3-4 kali, dia pun hanyut juga. Jadi kena ada kawalan. Paling ideal, yang paling baik, apa yang disebutkan, kena bersama mahram. Itu pilihan paling nombor 1. Tapi adakah itu mandatory? Kehidupan kita yang berkembang ni rasanya macam kita memerlukan kepada cara yang kedua kan. Wallahu a'lam. Kalau tuan-tuan boleh penuhi tuntutan yang pertama, kita kata tak ada bantahan, itu yang paling baik. Kalau terpaksa sampai pilihan yang kedua dan ketiga, duduk dalam kerangka perkataan ulama, pergerakan itu pergerakan yang ada jaminan keselamatannya. Kemana dia pergi, dan biarlah tempat yang dia pergi itu sesuatu yang bermanfaat, yang ada keperluan, bukan sekadar berseronok-seronok. Biasa bernama je pun berseronok-seronok, berpoya-poya. Oh, itu macam nampak luar kawalan sikit kan. Dan itu lebih mendatangkan bahaya. Kalau nak kira budak-budak sekolah tuan-tuan, ialah saya cikgu sekolah yang keluar pergi rombongan naik bas tanpa nama mak ayah. Kita lah pergi rombongan, kita katakan ramailah kawan-kawan, tapi dalam bas tu boleh duduk lelaki perempuan, siapa nak kontrol kalau cikgu dia pun tak ada. Kalau itu kita bimbang kan. Satu pengasingan dalam konteks keselamatan maruah wanita ini, usaha-usaha untuk adanya macam coach khas untuk wanita ada sekarang ni kan. Itu satu usaha yang kita kena puji, yang kita kena galakkan, dan kita kena minta supaya benda tu lebih diperbanyakkan. Pasal saya fikir mungkin ramai ini pernah menjadi pengguna apa? Public transportation kan, pengangkutan awam. Kita tahu betapa susahnya zaman bas mini wilayah dulu. BMW dulu kan, dengan dia boleh naik tak border ke senang hati dia dan sebagainya. Daripada PG nak pergi ke Jinjang, boleh lepas, boleh hanyut ke mana-mana. Bayang macam itu punya sardin, laki dan perempuan duduk tak ada beza dah. Dari sudut maruahnya, dari sudut macam-macam tuan-tuan. Itu memang sangat-sangat tak sesuai, dan sebenarnya tak patut bagi seorang ayah, seorang ibu biarkan anak perempuan masuk dalam suasana yang macam itu. Tapi kadang-kadang tu kita terhad, kita terikat. Kalau tak biar memang tak bergerak. Jadi itulah kita kena usahakan. Orang gaji sebenarnya dengan orang gaji pun sangat berisiko. Kalau tak, saya bacalah kisah benar yang banyak kat sahabat ataupun yang bagi email kepada admin setengah-setengah web tu, dengan orang gaji. Kadang-kadang tak masuk dalam hadis riwayat Muslim sebut alham asa, ipar itu maut. Kadang-kadang kita boleh bersama lewa kan, ipar boleh duduk sekali dengan tu,
kerja tak ada, tinggal berdua. Oh, itu juga bukan sikit kes yang membabitkan suasana yang macam itu. Pasal kita masing-masing manusia. Dan bila berdua lelaki dan perempuan, nanti datanglah suatu suara akulah yang ketiga, dia kata kan. Itu akan berlaku. Jadi jangan mate juga sebenarnya. Tak tahulah kalau tuan-tuan letakkan mate tu duduk asing, duduk bilik dia jauh, kita pun macam ni, macam tak ada kena macam rumah yang asing. Wallahu a'lam, barangkali itu boleh. Tapi kalau ruang yang kecil macam tu, masih sama juga dengan larangan Nabi tadi. Jangan sekali-kali sampai duduk berdua-duaan. Walaupun kita tak apalah sangat dengan mate kita kata. Dan memang mungkin tak ada apa-apa. Tapi orang yang di luar tu, kalau ada masa nak jatuhkan, kadang-kadang duduk dalam jawatankuasa masjid pun, bukan lagi pilihan raya umum kan, baru pemilihan masjid pun, isu macam tu pun boleh bangkit. Tambah nak dekat PRU 13 ni, lagi macam-macam dia orang bangkit. Jadi dengan mate juga sebenarnya kena ambil langkah. Kalau isteri tu keluar dengan laki-laki dia sekali lah. Macam itulah cerita dia. Walaupun kata masuk kerja petang, nak buat macam mana? Nah, kalau tidak, bagikan satu mekanisme yang lebih baik, yang tidak menimbulkan syubhat dan ragu-ragu. Itu yang paling selamat. Wallahu a'lam. Baik, bangun seorang lelaki lah hari ini. Bangun seorang lelaki, ya Rasulullah, isteriku keluar pergi haji. Dalam sebagai riwayat mengatakan keluar pergi haji dengan mak dia. Nabi kata, kamu tinggalkan. Dan dia kata dia dah register untuk pergi perang. Perawi hadis dia kata perang apa? Dia sebut perang lah kan. Pasal kata tu, perang apa dia pergi. Nabi sampai boleh suruh dia cancel pergi perang, pergi teman isteri pergi haji. Menunjukkan pentingnya wanita itu bila dia bergerak, bila dia berjalan dalam keadaan yang boleh dijamin keselamatannya. Dan suami itu bagi seorang isteri ialah pelindung nombor 1 yang dia kena berlindung dengannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada apa nak bincang? Silakan tuan-tuan. Dalam hadis ni Rasulullah kan khutbah. Jadi sahabat tu tanya wakil khutbah ni, adakah kalau kita dengar ada larangan cakap khutbah? Wallahu ta'ala a'lam. Yang pertama sekali, bila dalam teks sebut Rasulullah berkhutbah dan tidak spesifik, barangkali itu khutbah Jumaat, barangkali itu ucapan umum. Boleh jadi juga. Pasal Nabi juga pernah naik ke mimbar untuk bercakap lain daripada waktu Jumaat, berkhutbah yang panjang untuk cerita tentang asyaratus sa'ah, tentang hari saat-saat nak kiamat kan. Jadi perkataan khutbah itu sendiri tidak semestinya merujuk kepada khutbah Jumaat, barangkali pengucapan umum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya ialah, boleh ke tidak bercakap ketika khutbah? Kalau perkataan itu ialah antara makmum dengan khatib, itu bukanlah tu larangan. Buktinya banyak kan. Hadis Sulaik Al-Aqwa' Al-Ghatfani dalam riwayat Al-Bukhari, bila Nabi tanya kat dia, ya hadha hal raka'ta raka'atain, kamu sembahyang lagi 2 rakaat? Kan dia jawab dengan Nabi, belum. Nabi kata, qum farka' raka'atain, bangun dan solat 2 rakaat. Juga hadis tentang Arab Badui datang mengadu kat Nabi, habis kering kontang, tanaman mati, binatang tak ada minuman, air tak ada. Yang Nabi sampai angkat tangan berdoa untuk istisqa kan, minta turun hujan. Jadi interaksi antara makmum dengan imam itu perkataan yang dibenarkan dalam maslahah yang ada. Yang tak boleh bersembang kaum sebelah, boring lah khutbah, tiap-tiap minggu khutbah berletih. Dan sebenarnya ubat tidur yang paling mujarab ialah khutbah Jumaat. Betul. Mana tempat pun. Tapi tak tahu, Allahu a'lam. Masa saya duduk di Jordan, di situ luar sikit ada. Yang tersengguk kepala, yang tunduk. Kalau tunduk pakai jaket macam sejuk kan, kepala tak nampak tau, macam orang tak ada kepala yang duduk ramai-ramai. Melayu lah tu. Arab tak tidur masa khutbah. Betul ya? Melayu je tidur. Ni balik Jordan, sahabat kata, tak tahulah apa istimewanya suara orang Melayu ni sampai boleh tidur. Pasal tu betul, siapa yang insomnia kan, tak boleh tidur. Pergi dengan khutbah Jumaat, tak lama insya-Allah boleh tidur. Tambah kalau khatib pula ambil peluang nak bagi hentam secara peribadi pula kan, lagi best.
Wallahu a'lam. Ustaz, Ya. Ni kalau kita pergi melawat seorang wanita di rumah dia, siapa yang boleh dia jadikan mahram untuk dia? Dia kakak dia boleh tak? Wallahu ta'ala a'lam. Kalau kita pegang kepada asas konteks selamat tadi daripada fitnah, selamat daripada maruah dan sebagainya, yalah, barangkali kalau kakaknya tu pula, kakak yang dah terbujur duduk, kakak tu pula yang dah terbujur kaku, terbaring, kalau orang datang dia pun tak boleh buat apa-apa, no point juga. Yang lama. Definisi mahram dia bila mana? Zat mahram. Zat mahram ini maksudnya ialah orang lelaki yang mempunyai hubungan kekeluargaan yang haram nikah. Itu panggil zat mahram. Mahram tu yang larang nikah, yang punya nasab. Seperti bapa, saudara, ataupun bapa mertua, mak mertua ni apa, bapa mertua lah kan. Abang. Jadi mahram ini lelaki lah. Dan kena satu kita katakan apa? Satu attitude lah namanya. Perempuan jangan benarkan lelaki masuk ke rumah tanpa ada orang lelaki dewasa di rumahnya. Itu disiplin yang patut kena ada. Kalau kita Dia cuma bawa tongges je, kita kata. Berapa banyak jenayah yang berlaku dengan orang yang macam ni. Bukanlah kita nak syak kat dia orang kan. Ini yang abah hari ni cerita kan, jiran sebelah, anak jiran sebelah yang masuk rumah. Benda-benda yang macam tu malang tidak berbau, kita memang tak boleh menduga, tetapi kita bertanggungjawab untuk berusaha mencegahnya. Satu disiplin. Dan untuk golongan lelaki, dia kenalah rajin. Kalau sampai bawa gas habis cuma letak depan pintu rumah, laki dia lah kena bawa masuk dalam. Tak pun ada anak besar sikit, anak lah masuk dalam kan. Pasal kalau kita tidak berdisiplin dalam membenarkan keluar masuk rumah ni, itu yang jadi bahaya. Rumah tu satu benda yang privacy kan untuk kita. Yalah, kalau macam ni dah tempat majlis yang public tak apalah kan, tapi dalam suasana biasa jangan biarkan suka hati boleh masuk macam itu. Itu benda yang berbahaya. Keselamatan kita, dia boleh tengok rumah ni, dia boleh ambil rakam dalam kepala dia apa benda penting, berbahaya benda tu. Jadi itu disiplin yang kita kena tegaskan. Kalau takkan nak jumpa, luar pagar. Pasal apa tak ada jumpa? Suami tak ada. Cakap tu je. Dan elakkan daripada. Dan isu sekarang ni, kadang-kadang ada orang dia fikir dia berjumpa yang tak boleh berjumpa di tempat-tempat sunyi. Jadi akhirnya dia ambil satu tindakan berjumpa di tempat yang awam, jumpa tempat public tapi buat benda tak senonoh. Itu 2 kali dosa. Betul tak? Yang berdua-duaan, kalau tak je pergi tengok kat tangga tengubah dekat Pudu Raya. Tak tahu sekarang ni ada lagi tidak, tak tahu kan. Dia buat tangga tu macam duduk bilik tidur dia. Macam tu nak kena pasal kasarnya kan. Itu 2 kali dosa. Pasal dosa yang pertama buat dosa, dosa yang kedua menayang dosa. soalan dia tadi, kalau kita pergi ziarah dan perempuan, kita bawa isteri juga, macam mana? Wallahu ta'ala alam. Yang tu mudah-mudahan tak ada masalah. Jadi dia tak nak marah. Dia tak memang tak nak siapa kat rumah dia, dan dia mengizinkan masuk elak dengan keadaan yang kita katakan tidak punya bahaya. Jadi kita pun datang dengan isteri. Orang yang datang tu pun orang yang diyakini agamanya, orang yang memang dia tidak menimbulkan masalah syak dan wasangka dan fitnah. Mudah-mudahan itu adalah kelonggarannya di situ. Tapi kalau suami isteri datang pun sama-sama ranggi juga, jenis tak boleh percayai agama, pun bahaya juga. Jadi wallahu alam, kalau kita pegang pada keselamatan jadi, maka benda tu akan berubah. Tuan-tuan tengok nilai dah. Wallahu alam. Ada lain? Cukup dah. Baik, mudah-mudahan tuan-tuan malam ni ada Skype. Tak ada isyarat kat kuning mana tak ada Skype dulu tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan kita akan berjumpa lagi pada bulan 4. Minta maaf kepada jemaah di Menara Puluh pagi tadi, penjawat awal pagi sekolah ganti. Tak dapat maklumat. Jadi minta maaf lah, kena ganti. Jadi insya-Allah kita jumpa pada bulan depan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marah buat technicality ni bukan kita buat.
Dia punya tadi.